memuliakan Ustaz Zain, pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, adik-adik, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sekali lagi untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib. InsyaAllah solat isya juga berjemaah. Syukur kita kepada Allah Taala kerana Allah memberikan kita kehidupan dan nikmat iman dan Islam. Kita dapat berjumpa dengan ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, sanak saudara kita. Pada malam ini kita akan membacakan sambungan hadis daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah pada hadis yang ke-9 yang membicarakan pada bab pertama, bab itu fizikal Nabi SAW. Tak banyak dah, dalam tiga helai lagi kita boleh masuk bab kedua. Wabihi ilahi qala haddathana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Sumarah yaqul, ni Sayyidina Jabir bin Samurah, sahabat Nabi SAW, yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhali'al fami, bermaksud luas mulut Nabi. Ini adalah pujian yang saya sebutkan pada minggu lepas, pujian bangsa Arab terhadap seseorang, untuk menyatakan seseorang ni petah, dia menyatakan dengan dhali'al fam, maksudnya mulut yang luas, petah bercakap. Ashkalal ain, ada tanda merah pada mata putih Nabi SAW. Tanda merah pada mata putih. Mata putih kita ni ada, dalam mata putih Nabi itu ada satu tanda merah. Tanda ini adalah tanda Nabi dan juga tanda kepada ulul azmi. Ulul azmi ini maksud dia ketinggian azam. Maksud ulul azmi ini maksudnya ketinggian azam. Ada 5 orang sahaja Nabi yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Musa, M-I-N, Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa dengan Nuh, Mimin. Macam tu, senang ingat, Mimin, M-I-M-I-N. 5 orang sahaja. Maksudnya Nabi dan Rasul yang diberi ujian yang sangat besar, hebat, berat ujian mereka ni yang Allah bagi 5 orang. Ada tanda merah pada tanda mata putih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga tanda Nabi itu seorang ulul azmi. Manhusal aqab, tumit Nabi tidak berdaging. Tumit Nabi tidak berdaging, maksudnya Nabi ini tidak berbadan besar, tidak gemuk. Qala Syu'bah qultu li Simak ma dhali'ul fami, berkata Syu'bah, aku berkata kepada Simak, apa maksud dhali'ul fami, apa maksud mulut luas itu? Qala azimul fami, katanya besar mulut. Qultu ma ashkalul ain, apa itu ashkalul ain? Itu yang tadi itu, apa yang ada tanda merah pada mata putih itu? Qala tawilul syiqil ain. Qultu ma manhusul inqab, apa itu tumit yang tidak berdaging? Qala qalilul lahmi al-aqib, maksudnya manhusul aqib, maksudnya tidak ada daging pada tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita hadis yang seterusnya, hadis yang ke-10. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Abthar ibn al-Qasim an Ash'ath يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر
daripada Sayyidina Jabir bin Samurah berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW pada Lailatul Idhiyah ni, maksudnya pada bulan penuh. Sayyidina Jabir bin Samurah dalam ada qasidah tu, ada satu qasidah Ustaz Nizam disebut Sayyidina Jabir bin Samurah melihat Nabi dalam keadaan bulan penuh, kemudian dia tengok Nabi SAW dalam keadaan Nabi memakai hullatul hamra, iaitu sepasang pakaian berwarna merah. Maksudnya baju dan sepasang baju dan seluar ataupun baju dan kain, begitu sepasang. Jadi baju Melayu juga dikira, saya sebut dah itu, dikira pakaian sunnah. Pakaian sunnah, jangan risau, kita pakai itu pakaian sunnah dah. Baju dan kain, baju dan seluar itu pakaian sunnah sebenarnya. Kemudian faja'altu anzuru ilaihi, aku pun anzuru ilaihi wa ila al-qamar, maka aku tengok Nabi, aku tengok bulan. Aku tengok Nabi, aku tengok bulan begitu. Falahu indi, orang lain juga sama, bukan Sayyidina Jabir, maksudnya falahu indi ahsanu minal qamar. Maksudnya bukan Sayyidina Jabir saja yang mengatakan benda yang sama, tapi orang lain juga setuju dengan pendapat Sayyidina Jabir, iaitu falahu indi ahsanu minal qamar, dan aku dapati pada diri aku dan juga pada orang lain, Nabi itu terlebih baik daripada qamar, bulan yang penuh tadi. Itu riwayat Tabrani sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hadis yang ke-11, dan Nabi ini kita tahu kan, Nabi tidak ada cahaya, maksud saya tidak ada bayang, minta maaf. Nabi tidak ada bayang. Kalau kita letak sekarang ada bayang, kita letak tangan kita waktu malam pun ada bayang. Ada bayang kan? Tapi Nabi tidak ada bayang, kerana Allah nak jaga Nabi itu sendiri daripada diolok-olok ataupun dihina begitu. Seolah-olah kalau kita pijak bayang pun, kadang-kadang kalau kita main kecil-kecil dulu kan, kita main pijak-pijak bayang-bayang kawan-kawan kita pun, kita macam boleh buat bergaduh kan? Ini kan pula kalau Nabi, Allah nak jaga sampai macam tu sekali, sehingga kan tidak diadakan bayang pada Nabi SAW. Dalam keadaan matahari terik pun tidak ada bayang. Itu kehebatan Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan ada pameran yang dibawa daripada Turki ke mana-mana mengenai rambut Nabi ke, janggut Nabi ke, kalau tuan-tuan suluh dengan cahaya, memang tidak ada bayang. Kalau ada bayang pun, itu bayang bukan bayang rambut atau janggut Nabi, tapi bayang yang telah disalut, rambut atau janggut Nabi itu yang telah disalut dengan minyak untuk memelihara, untuk nak protect lagi cantik lagi lah. Bayang tu bukan sebab bayang rambut. Jadi begitu. Kadang-kadang ada orang tak bersetuju dengan pameran untuk ithar. Ithar ni maksudnya kesan, asar Nabi, kesan-kesan Nabi. Ada setengah-setengah golongan yang tidak bersetuju. Kita kata macam ni tuan-tuan, kalaulah benda ni bukan betul, kita tak rugi. Sekurang-kurangnya kita mentazimkan Nabi SAW. Mentazim ni maksudnya kita membesarkan Nabi, dan tidak ada manusia lain yang kita boleh puji selain puji pada Nabi. Jadi kalau benda ni contohlah replika sekalipun, kita tak rugi pun sebab kita memuja Nabi. Tapi kalau benda ni betul, orang yang hina tadi macam mana? Dia kata ini bukan capal Nabi ni, ini replika. Baik, replika pun dia, ulama ada buat kitab, mengarang kitab mengenai bentuk capal Nabi. Dalam ni kita akan baca, dalam hadis ni ada dalam kitab ni ada mengenai capal Nabi, berapa ukuran dia, bentuk dia macam mana. Jadi ada orang kata ini bukan capal Nabi yang sebenar, ini replika saja. Buat apa nak ni? Kita kata baik, kalau replika sekali pun, dia bukan ini bukan slipper kamu, ini slipper Nabi, manusia paling agung atas muka bumi. Kalau benda ni betul, macam mana? Kamu dah hina lah capal Nabi. Kita jawab gitulah. Tapi bukan nak buat bergaduh, cuma kita nak bagi tahu dengan manusia lain dengan Nabi tidak ada yang boleh tandingi. Maksudnya biarlah, ada orang kata janganlah terlalu memuji Nabi. Nabi itu manusia biasa. Salah sebenarnya. Nabi manusia, tapi bukan manusia biasa macam kita. Lain tu. Tak kena kalau orang kata janganlah puji Nabi. Jangan puja Nabi sangatlah. Nabi ni makhluk juga, salah. Tampar dulu mulut dia. Salah, nak kurang ajar dengan Nabi, dia biadab dengan Nabi. Kalau kita kata begitu kat orang lain tak apa. Tak payahlah puji sangat, dia tu datuk yang berhormat, yang sebagai contoh. Tak apalah, ni manusia biasa. Nabi bukan manusia biasa macam kita. Nabi manusia, tapi dia bukan manusia macam kita. Lain tu adab kita dengan Nabi SAW, kena jaga. Waktu baca hadis,
baca bab syama'il, apa-apa yang berkaitan dengan Nabi, kita kena jaga adab kita. Guru saya pernah sebut, apa-apa yang Allah tegur para Nabi dan Rasul ni, kita nampak zahir mereka, pada luaran nampak macam mereka buat salah, tapi sebenarnya bukan buat salah. Bukan salah, adab kita dengan mereka tu. Kita tak boleh kata Nabi buat salah. Sama ada dengan Muhammad ataupun semua 25 Nabi dan Rasul yang kita wajib tahu itu, mereka tidak buat salah. Maksum, asim, maksudnya yang terjaga daripada buat dosa. Itu adab kita dengan para Nabi dan Rasul. Tambah-tambah lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena jaga. Baik, hadis yang ke-11 ya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Humaid ibn Abd Rahman Ar-Ruwasi an Zuhair ibn Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara ibn Azib akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf qala la bal mithla qamar. Baik, daripada Sayyidina Abi Ishaq berkata, telah ditanya seorang lelaki kepada Sayyidina Bara bin Azib, adakah wajah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam seperti saif, pedang? Dijawab oleh Sayyidina Bara bin Azib, la, qala bal mithla al-qamar. Baik, ditanyakan, adakah wajah Nabi ini seperti pedang, bersinar, berkilat dia macam pedang? Dijawab tidak, bahkan seperti bulan. Kenapa jawapan begini? Kerana saya tulis di sini, guru saya terangkan, cahaya pedang tuan-tuan, kalau kita buka pedang waktu tengah hari ataupun cahaya tu memantul pada kita akan buat apa? Kalau kena mata kita akan tutup kan? Kita akan macam tu kan? Itu sinaran pedang. Jadi ditanya, orang tu tanya, adakah wajah Nabi macam sinaran pedang? Bila kita buka, kita tengok macam tu? Tidak. Bahkan cahaya Nabi, dia kata bal mithlal qamar, bahkan seperti bulan yang terang penuh. Kenapa? Bulan yang terang penuh, kita tengok, kita akan tutup mata? Tidak, kita akan tengok lama-lama, cantik. Walaupun bulan ni kalau kita zoom dekat bertumpuk, tapi tak payahlah zoom, kita nak beritahu cantiknya bulan tu, terang penuh tu, bercahaya begitu. Jadi kenapa begitu? Kerana Nabi SAW tidak sama cantik dia macam Saidina Yusuf, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ya, guru saya terangkan, Nabi Yusuf, ya, cahayanya ibarat wajahnya, muka bercahaya ibarat pedang. Sebab tu pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, para perempuan yang melihat Nabi Yusuf, mereka tergila-gilakan Nabi Yusuf. Jadi fitnah. Ini bukan maksud kelemahan Nabi Yusuf, tidak. Allah cipta begitu cantik, sehingga kan jadi fitnah. Potong jari tak terasa. Ini bukan macam mana dalam ayat Quran tu, ini bukan manusia, ini malakun karim. Ini malaikat ni, bahkan ini malaikat cantik. Potong jari tak terasa kan? Sehingga kan diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Jadi dalam Quran disebutkan Nabi Yusuf juga ada keinginan, tapi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tidak kata Nabi Yusuf nak berzina, bukan. Manusia lelaki ada rasa benda tu, cuma diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran ada disebutkan cantiknya Nabi Yusuf tu ibarat pedang. Tengok tu, jadi tak boleh tengok lama-lama, jadi sakit mata, jatuh cinta, gila sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW, cantik Nabi Muhammad macam bulan. Lagi tengok, lagi nak tengok, lagi tengok, lagi nak tengok. Sebab tu kita tengok bulan, kita makin nak tengok. Tidak ada yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, seorang wanita ataupun mana-mana wanita yang tengok Nabi jatuh cinta kepada Nabi, nak ajak buat benda-benda tak elok. Tidak ada. Kerana melihat pada wajah Nabi SAW menimbulkan cinta kepada Nabi, cinta yang bersih, begitu, yang tidak ada fitnah pada wajah Nabi. Sebab tu dikatakan la bal mithlal qamar, cantik seperti bulan terpancar. Kerana Nabi ditutupi oleh cahaya wajah Nabi itu, ditutup dengan rahmat, supaya orang tengok tu tidak jadi gila. Kalau lah Nabi itu tidak bawa rahmat, maka orang yang tengok Nabi pada zaman Nabi semua jadi gila, nak cinta kepada Nabi. Baik, saya tulis di sini macam mana Nabi Yusuf tadi dalam kitab Imam Qurtubi, macam mana baginda Nabi Yusuf alaihissalam boleh selamat. Diturunkan rasa takut daripada Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam.
diturunkan rasa takut mengenai azab-azab Allah. Jadi Nabi Yusuf rasa takut, sebab tu tak jadi nak ni. Tidak jadi untuk melakukan perbuatan terkutuk. Baik, ini yang saya tuliskan. Ulama mengatakan, kalaulah kecantikan Nabi SAW ini ditunjukkan pada zaman Nabi Yusuf, nescaya semua orang bunuh diri kerana Nabi cantik. Nabi SAW ni cantik, tapi Allah tutup cantik Nabi tu dengan rahmat. Jadi orang tengok, manusia tengok, oh begitu, dia tak sampai bunuh diri, tak sampai nak ajak berzina dan sebagainya. Rahmatnya Nabi, begitu. Ini ulama yang tulis. Saya naqal, saya pindahkan semula kata-kata ni. Baik, terusnya hadis yang ke-12. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Daud al-Masahifi Sulaiman ibn Salmin qala haddatsana an-Nadr ibn Shumail an Salih ibn Abi al-Akhdar an ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sahabat Nabi Sayyidina Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah rajila sya'ri. Daripada Sayyidina Abi Hurairah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu abyadu ka'annama, abyadha putih, ka'annama sigha min fiddah, putih seolah-olah dicelup dengan perak. Putih Nabi itu. Rajilan sya'ri, rambut Nabi itu beralun ikal mayang. Sayyidina Abi Hurairah ni ada banyak nama, disebutkan ada 40 lebih nama Sayyidina Abi Hurairah. Jadi tanda seseorang itu mulia juga bila nama dia banyak. Hadis yang ke-13, wa bihi ilahi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idha Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijal shanu'ah wa ra'aytu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idha aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Urwatu ibn Mas'ud wa ra'aytu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibukum yani nafsah wa ra'aytu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Dihya. Hadis yang ke-12 ini menceritakan tentang daripada Sayyidina Qutaibah ibn Sa'id berkata, akhbarani, aku telah diceritakan daripada Laits, iaitu Imam Laits Al-Fahmi, tentang daripada Abi Zubair, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Sayyidina Jabir ni duduk masuk dengan Nabi SAW, masuk berperang dengan Nabi sebanyak 17 kali, menyertai perang bersama dengan Nabi SAW. Sekadar inilah pengetahuan bahawa Rasulullah SAW ini telah urida alayya al-anbiya. Nabi SAW telah dibentangkan kepada Nabi muka-muka para Nabi dan Rasul. Maksudnya urida ni maksudnya telah diperlihatkan pada Nabi SAW segala keseluruhan anbiya, nabi-nabi. Nabi ada semua sebanyak 124,000. Manakala Rasul pula ada 313. Senang ingat. 313 ni sama dengan bilangan perang Badar. 124,000 sama dengan bilangan para sahabat. Jadi Nabi yang ada diutuskan di dunia ni ada 124,000 orang. Rasul pula ada 313. Senang. Nanti masuk keluar tajuk pula sikit lah. Jadi oleh kerana banyaknya Nabi yang diutuskan dan Rasul yang diutuskan oleh Allah 313, kita hanya wajib tahu 25 orang Rasul saja. Boleh jadi agama-agama yang ada dekat dunia yang lain, fahaman lain, boleh jadi saya tak kata. Mereka ni adalah juga Rasul pada waktu itu dan pada tempat itu. Contohnya macam agama Buddha, agama Hindu dan agama selainnya. Boleh jadi pengasasnya itu
seorang rasul yang apa? Yang Allah utus untuk umat dan pada waktu itu saja. Tapi oleh kerana beliau telah meninggal sebagainya, ajarannya tak sebab ajarannya hanya waktu itu saja. Jadi Allah tak preserve, Allah tak perlu jaga. Jadi tak pelik. Mungkin diselewing sehinggalah sampai sekarang. Boleh jadi, saya tak kata yang agama Hindu tu dia punya ni juga. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Veda, kitab Buddha, kitab Kristian mana sekalipun, kitab mana-mana agama pun, mesti ada juga selip yang asas, iaitu apa? Tuhan itu tidak bergambar. Tuhan itu tidak ada patung baginya. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu tunggal Esa. Ini asas yang ada dalam mana-mana kitab Veda pun. Dan mana-mana kitab pun semua sebut pasal Nabi. Kalau kitab Veda, kitab Hindu, disebutkan ada Kalki Avatar, Kalki Avatar disebutkan. Iaitu kedatangan yang akhir. Mengenai Nabi Muhammad lah, siapa lagi? Dalam Bible pun disebutkan. Dalam kitab Talmud ataupun Taurat pun disebutkan perkataan Muhammadin. Siapa lagi nama yang nama macam tu? Muhammadin. Ma ke, mo ke, me ke, tetap nama perkataan tu, nama Muhammad. Nabi lah. Ini asasnya. Jadi saya tak kata benda tu tepat. Mungkin boleh jadi sebab telah diseleweng oleh penganut-penganutnya, dan Allah pun tidak berkehendak untuk menjaga apa? Ajaran pada waktu itu. Jadi mereka ni selewing. Tapi yang asas tetap ada. Nak bagi tahu bukti. Kalau berhujah dengan kita, ini bukti tetap ada. Kenapa ada benda ni? Kalau benda ni tak sama dengan Islam, itu sebenarnya sekadar nak beritahu lah. Sebab banyaknya Rasul yang ada 313. Boleh jadi mereka telah diselewing. Islam saja dan Al-Quran saja yang Allah berkehendak untuk jaga kerana memang dah penutup yang akhir saja. Ada orang tanya, kenapa Allah tak turunkan Quran awal zaman, maksudnya zaman Nabi Isa ke, Nabi Musa ke? Kita jawab balik macam mana? Kenapa tak suruh budak darjah 2 pergi belajar yang dekat universiti? Maksudnya tak mampu lagi. Sehingga umat ni mampu untuk mencapai, untuk menyerap ilmu ataupun menyerap pengetahuan. Sehingga itulah Allah jaga. Sebab itulah baru kita ikut susunan ataupun peraturan. Takkan budak darjah 2 nak pergi belajar dekat universiti kan? Tak kena. Kecuali yang jenis betul lah, ikut peringkat, ikut aturan. Macam tu. Jadi uridu alayya al-anbiya, Nabi beritahu aku diperlihatkan kepada Nabi SAW ni nabi-nabi. Fa idza Musa, Nabi Musa pula alaihi salatu wasalam, darbun minar rijal. Maksudnya dimulakan dengan Nabi Musa, nabi yang paling agung dalam Bani Israel. Agung daripada Sayyidina Isa, daripada kedudukan maksudnya. Ka'annahu min rijalin shanu'ah, Bani daripada Yaman, kulit merah, berambut keriting, badan tak gemuk dan tak kurus tapi hampir kurus. Itu Nabi Musa alaihi wasallam. Berambut keriting sedikit, berkulit merah, badan tidak gemuk tapi tak pula kurus, tapi hampir pada kurus. Maksudnya masih lagi keadaan ni lah, kita slim fit. Tuan-tuan kalau isyak bagi tahu saya ya. Kalau dah isyak masuk begitu. Ka'annahu min rijalin shanu'ah, iaitu daripada Bani daripada Yaman. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam, aku melihat Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Dan Nabi diperlihatkan pula Sayyidina Isa alaihi wasallam seolah-olah serupa dengan sahabat Nabi, iaitu Urwah bin Mas'ud. Jadi handsome-nya sahabat Nabi ni seolah-olah macam Nabi Isa. Urwah bin Mas'ud nama sahabat itu. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salatu wassalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsah. Dan aku diperlihatkan Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu yang paling dekat dengan yang paling dekat, hampir serupa dengan sahibukum, iaitu sahabat kamu ni. Siapa? Nabi Ibrahim. Tentulah serupa dengan Nabi Muhammad
Kerana daripada Sayyidina Ibrahim lahirnya Sayyidina Ismail, lahirnya Sayyidina Ishaq. Sayyidina Ishaq ni bawahnya adalah keturunan Bani Israel, manakala Sayyidina Ismail bawah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini serupa dengan muka Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Hampir mirip, lebih kurang. Sebab nama Nabi Ibrahim ni banyak kan, dalam Bible pun disebut Abraham. Dan nama Nabi Ibrahim tu sendiri disebut banyak cara. Ibrahim, Abu Rahim, banyak. Kalau bahasa Suriani disebut Abu Rahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hampir menyerupai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Dihyah. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Jibril ni akan menyerupa dengan seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Dihyah. Sayyidina Dihyah ni kalau Sayyidina Jibril turun akan merupa dengan beliau sebab handsome-nya Sayyidina Dihyah ni. Kadang-kadang sahabat terkeliru, ni Sayyidina Dihyah ke bukan? Begitu. Sebab Sayyidina Jibril tidak akan turun dalam menyerupai dalam manusia yang tidak handsome ataupun jelek. Akan paling yang akan Sayyidina Jibril menyerupai manusia yang paling handsome. Maksudnya yang selepas Nabi, Sayyidina Dihyah. Dan juga Sayyidina Dihyah ni juga merupakan utusan kepada raja-raja pada zaman itu. Maksudnya kalau duta kan, kita ada duta, saya nak hantar rombongan, saya nak hantar kerajaan saya hantar duta saya pergi, begitu contohnya. Jadi Sayyidina Dihyah ni sebelum dia memeluk Islam, dia ni memang duta perantara utusan dengan raja-raja pada zaman jahiliah pada waktu itu. Sebab tu Sayyidina Jibril mengambil muka Sayyidina Dihyah kerana handsome dan smartnya beliau. Baik, hadis yang ke-14 akhir sebelum kita masuk bab yang kedua ni. Haddatsana, bab kedua mungkin minggu depan lah insya-Allah. Haddatsana wa bihi ila qala haddatsana Sufyan ibn Waqi' wa Muhammad ibn Bashar al-ma'na wahid. Qala akhbarana Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Aba Tufail yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. Daripada Sayyidina Abu Tufail berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري, tak ada orang melainkan aku yang terakhir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu sifuli, aku berkata tolong sifatkan Nabi kepada aku. Qala, berkata Sayyidina Tufail, kana abyad malihan muqassadan, adalah Nabi itu putih, malihan muqassadan. Iaitu abyad di malihan maksudnya jamil, cantik, dihimpunkan. Tiga perkataan ini menghimpunkan ringkasan pada soalan tadi pasal Nabi SAW. Muqassadan maksudnya semua tentang Nabi tidak terlalu melebih-lebih. Jadi semua sederhana mengenai Nabi. Pendek jawapannya tapi merangkumi semua. Abyadu malihan muqassadan, maksudnya Nabi ini semua tentang Nabi cantik dan dalam keadaan sederhana, tidak melampau-lampau. Begitu yang disifatkan pendek dalam hadis ini. Baik, hadis yang terakhir dalam bab yang pertama ini ialah okey, insya-Allah. Wa bihi ilaihi qala haddathana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Thabit Zuhri qala haddathani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah an Musa ibn Uqbah an Rukaib an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini thanaya. Daripada Sayyidina Ibn Abbas berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
aflajat sanatain Thaniyatain. Ada sedikit ruang di antara gigi-gigi Nabi SAW. Jadi idza takallama, bila Nabi SAW bercakap, dilihat seolah-olah ada cahaya keluar. Guru saya sebut ini bukan seolah-olah, tapi memang cahaya yang betul keluar daripada mulut Nabi SAW. Apa yang kita nak pelik? Cahaya keluar daripada Nabi SAW tidak pelik. Benda mukjizat. Jari-jari Nabi SAW pun boleh keluar air. Mukjizat Nabi. Ini cahaya keluar tidak pelik, kerana ia Nabi SAW. Hadis yang sebelum ni kita sebut yang Nabi diperlihatkan para anbiya tu. Saya teringat kisah dua orang sahabat Nabi yang bermusafir. Sebelum kita tutup, bermusafir untuk menghantar surat kepada raja-raja pada waktu itu, pada zaman Nabi. Hantar kepada Raja Parsi, hantar kepada Raja Rom, hantar kepada mana lagi? Raja Parsi bila sampai surat tu dia buat apa? Tak sempat baca, dia koyak. Jadi Allah runtuhkan kerajaan Parsi sebab tak hormat dengan Nabi SAW. Mana ada? Parsi tak ada sekarang. Sebab tu orang Iran sangat marah dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu Syiah dia tak suka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar yang menunturkan kerajaan Parsi ni. Sebab mereka biadab dengan Nabi SAW. Tapi kerajaan Rom Allah jaga sampai sekarang. Sampai sekarang ada Rom. Sama ada Itali, sama ada Rom tu Amerika Britain ataupun Rom tu Rusia, Allah jaga. Kalau ikut ulama mengatakan Rom itu ada dua. Satu pada zaman Rom ada dua. Yang kedua itu Konstantinopel, Istanbul. Begitulah, saya tak ingat. Allah jaga Rom kerana Rom yang dua orang sahabat ni lah pergi bawa surat. General dia turun dengan satu batalion turun. Dia kata bawa datang surat tu, kamu pergi balik. Saya sampaikan kepada Raja Hercules. Nama dia Herakla. Dalam bahasa Arab disebutkan Herakla. Dua orang sahabat Nabi ni kata apa? Sikit lagi tuan. Kami datang ni nak jumpa dengan ketua kamu. Kalau sekadar nak jumpa dengan kamu, baik, kami tak payah datang. Jadi general ni balik beritahu kepada Herakla ni tadi dalam keadaan terketar-ketar, gemetar dia. Dan satu batalion balik kata, dan kami tak pernah tengok dua manusia yang berani, yang gagah begini. Ini bukan dongeng, ini betul diceritakan. Jadi sampai surat dibagi. Mereka dibawa beri tempat tinggal, duduk kat Rom tu selama beberapa hari. Jadi raja tu panggil mereka, bawa mereka masuk dalam satu bilik. Dan bilik tu ada beberapa pintu masuk